Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik semua, jumpa lagi kita di kelas kawanan untuk subjek bahasa Melayu tahun 3. Ustazah mulakan dengan pendahuluan dululah. Okey, ini buku teks yang kita akan guna untuk sesi pembelajaran kita. Dan tajuk yang kita akan belajar pada hari ini ialah tajuk ayat tunggal dan juga ayat majmuk. Untuk minggu lepas Ustazah dah terangkan, tetapi untuk hari ini Ustazah akan terangkan dengan lebih terperinci untuk adik-adik mudah faham. Okey, ini adalah detail untuk kelas kita pada hari ini. Okey, yang seterusnya, sebelum belajar, kalau saya adik-adik semua baca doa dulu boleh? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilman warzuqni fahman waj'alni minas salihin. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamar ra'aitum li sajidin. Amin. Baik, kita teruskan. Okey, sebelum kita mulakan kelas kita, Ustazah nak adik-adik ambil peranan masing-masing, iaitu dengan mengetahui adab semasa belajar secara atas talian. Yang pertama, adik-adik perlulah masa awal dan bersedia dengan kelengkapan belajar seperti buku dan alat tulis. Okey, yang kedua, pastikan adik-adik membuka paparan kamera supaya Ustazah boleh nampak adik-adik. Okey, yang seterusnya adalah mute mikrofon semasa guru mengajar dan juga ketika diminta oleh guru. Adik-adik hanya perlu onkan apabila Ustazah bertanya. Okey, yang seterusnya adalah membaca doa belajar dan memandang pada tapak tangan. Pastikan tangan berada paras dada. Okey, yang seterusnya adalah sebelum Ustazah mengakhiri kelas, adik-adik perlulah mengucapkan terima kasih sudah saya mengajar. Okey, seterusnya Ustazah ke slide objektif. Kita pada hari ini adalah untuk mengetahui asas menulis dan juga untuk membina kemahiran membina dan menulis. Ustazah nak adik-adik tulis apa yang Ustazah ajarkan untuk topik hari ini. Okey, yang seterusnya adalah ayat tunggal. Apa itu ayat tunggal? Ayat tunggal ialah ayat yang terdiri daripada satu subjek dan satu predikat. Dalam subjek, ia perlulah terdiri daripada frasa nama. Manakala predikat pula, ia terdiri daripada pelbagai frasa, antaranya frasa nama, frasa ekstris, frasa kerja dan juga frasa sendinama. Okey, yang seterusnya, untuk ayat yang pertama, Ustazah buat kat sini. Ibu saya sedang memasak. Okey, ini apa dia? Ibu saya ini adalah subjek dan sedang memasak pula ialah predikat. Boleh adik-adik faham? Okey, yang seterusnya, contoh ayat yang kedua. Rumah itu besar. Rumah ini adalah subjek dan itu besar adalah predikat. Okey, yang seterusnya, ayat majmuk. Apa itu ayat majmuk? Ayat majmuk ialah ayat yang mengandungi lebih dari satu subjek atau predikat yang dihubungkan dengan kata hubung. Okey, apa dia kata hubung? Kata hubung antaranya ialah atau, dan, untuk, dan jika. Bagi dan juga agar. Tapi untuk kata hubung ada pelbagai lagi yang adik-adik boleh temukan. Cuma Ustazah listkan untuk bahagian sahaja. Okey, yang seterusnya ialah binaan ayat majmuk. Bagaimana nak bina ayat?
adik-adik perlu tahu yang pertama ialah perlu terdiri daripada ayat tunggal dan digabungkan dengan kata hubung, kemudian ditambah dengan ayat tunggal, barulah terbentuk ayat majmuk. Contohnya, mari kita lihat adik mengulang kaji pelajaran untuk berjaya dalam peperiksaan. Adik mengulang kaji pelajaran adalah ayat tunggal dan untuk dia adalah kata hubung. Yang seterusnya, ayat tunggal yang kedua adalah berjaya dalam peperiksaan dan terbentuklah ayat majmuk. Okey. Yang seterusnya adalah contoh bagi ayat majmuk. Yang kedua, Ana suka makan nasi goreng dan nasi ayam. Ana suka makan nasi goreng. Ayat tunggal yang pertama dan kata hubung Ana, dan ayat tunggal yang kedua pula adalah Ana suka makan nasi ayam. Okey, ayat majmuknya ini yang terhasil daripada dua ayat tunggal tersebut. Okey, contoh yang ketiga adalah rumah yang besar itu rumah Ali. Ayat tunggal yang pertama adalah rumah yang besar. Dihubungkan dengan ayat kata hubung iaitu yang. Dan ayat tunggal yang kedua adalah itu rumah Ali. Terbentuk ayat majmuk iaitu rumah yang besar itu rumah Ali. Okey, yang seterusnya kita pergi ke aktiviti. Keluarkan ayat tunggal dan ayat majmuk daripada petikan berikut. Adik-adik boleh rujuk buku teks halaman muka surat 3 dekat sini. Okey, ini adalah ayat tunggal yang terdapat dalam petikan ini. Yang pertama, Nabila ke dapur. Nasri membantu ayahnya. Yang ketiga, Puan Zainab tersenyum. Yang keempat, vitamin juga menjadikan badan kita sihat. Okey, ayat majmuk pula ada 4 juga. Yang pertama, Nabila melihat ibunya membersihkan ikan, daging dan sayuran yang baru dibeli. Yang kedua, wah, segarnya sayuran dan ikan-ikan ini. Yang ketiga, Nabila bila kita mesti makan makanan yang segar. Yang keempat pula, kita memerlukan vitamin kerana vitamin memberi kita tenaga. Boleh adik-adik? Okey, yang seterusnya, aktiviti keluarkan ayat tunggal, ayat majmuk daripada petikan berikut. Okey, ini Ustazah ambil daripada buku aktiviti. Rujuk buku aktiviti BM, tahun 3, jilid 1, halaman muka surat 2. Okey, adik-adik perlu keluarkan ayat tunggal dan ayat majmuk. Okey, ayat tunggal yang terdapat dalam petikan ini, yang pertama, beliau membuat lempeng. Yang kedua, Wan Sakinah menyediakan sambal bilis. Yang ketiga, minuman mereka ialah jus oren. Keempat, mereka bersarapan bersama-sama. Okey. Okey, yang seterusnya, ayat majmuk. Yang pertama, bagi Puan Sakinah, sarapan yang berkhasiat sangat penting untuk keluarganya. Yang kedua, Encik Ismail suka makan lempeng kelapa dengan sambal ikan bilis. Okey, yang ketiga, anak-anak mereka pula suka makan lempeng kelapa dengan madu. Okey, yang keempat, Imran suka minum susu. Tapi Firmi suka minum jus oren. Boleh adik-adik? Okey, Ustazah sambung yang aktiviti berikutnya. Dengar, sebut dan susun ayat. Daripada aktiviti ini, adik-adik perlu susun menjadi turutan yang betul. Okey, macam minggu lepas Ustazah dah bagi aktiviti ini dan adik-adik perlu mengisi jawapannya di ruang yang disediakan. Betul? Okey, jawapan yang pertama, Encik Ismail, Bapa Imran membawa keluarganya meluncur ais.
Mereka sering meluncur ais pada hujung minggu. Okey, jawapan yang kedua. Encik Ismail membantu Irmi memakai kasut geluncur ais. Beliau mengikat tali kasut Irmi dengan kemas. Yang ketiga, Imran pandai meluncur ais. Ia sangat seronok. Yang keempat, Puan Sakinah, Ibu Imran mengajar Irmi meluncur ais. Irmi sangat teruja dapat belajar meluncur ais. Yang kelima, Imran meluncur ais bersama-sama dengan bapanya. Mereka mengelilingi gelanggang. Dan yang terakhir, yang keenam ialah setelah puas bermain, mereka memulangkan kasut geluncur ais di kaunter pemulangan. Okey, dapat adik-adik? Betul tak jawapan yang adik-adik buat? Okey, ini adalah aktiviti terakhir yang Ustazah sampaikan untuk hari ini. Dan sampai di sini saja pertemuan kita, dan Ustazah harap adik-adik dapat terus mengulang kaji pelajaran di rumah supaya terus perbaiki apa yang ada kekurangan daripada adik-adik. Okey, sekian saja daripada Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.